So bila anda buat perkara tu selalu, apa yang akan berlaku dan apa yang akan mengakibatkan washing machine ni rosak? Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Hairul Bikul. So, dalam spontan DIY kali ini, saya nak sharekan tip penjagaan mesin basuh anda. So, bermaksud, saya akan kongsikan 5 tip penjagaan supaya mesin basuh anda kekal bersih, kekal selamat dan juga jangka hayat dia akan jadi lebih panjang. Apa tip-tip yang saya nak kongsikan tu? Sekarang ni saya kongsikan dengan anda. Okay, saya mulakan daripada tips yang pertama. So, ramai orang DM saya, ramai orang PM saya, ramai orang WhatsApp saya, bang, macam mana nak tahu kapasiti kilogram tu? Ataupun macam mana kita nak tahu nak masukkan baju berapa banyak? Okey, ni saya ceritakan dulu. Okay? First kali, untuk mengelakkan washing machine anda jadi cepat rosak, pastikan anda masukkan pakaian dalam washing machine anda ikut peraturan dia. Bermaksud, kalau mesin basuh anda 9 kilo, anda kena masukkan pakaian yang berat dia 9 kilo. Okey, so macam mana nak tahu? Sebab ini ada isu ada isu. Orang tanya, pakaian tu basah ke kering? Kan, so banyak dia punya isu dia. Okey, macam inilah tips yang paling mudah untuk pastikan kapasiti yang anda masukkan tu tidak melebihi had adalah cara dia macam ni. Bila anda letakkan pakaian ke dalam ni, semasa pakaian tu membasuh, anda akan dapati pakaian tu boleh bergerak. Dia boleh bergerak ke kiri, ke kanan, berpusing apa semua, bermaksud kapasiti tu cukup. Kalau anda masukkan pakaian tu ke dalam ni, lepas tu anda lihat pakaian tu tak berpusing ataupun pakaian tu tak orang cakap tak apa ni, Allahu Akbar. Okey, dia tak bergerak lah, dia static je kat situ. Itu namanya anda punya kapasiti dah melebihi had. So bila anda buat perkara tu selalu, apa yang akan berlaku dan apa yang akan mengakibatkan washing machine ni rosak adalah dia punya gearbox. Gearbox macam mana? Yang macam kat dalam kedai saya tu, itu nama dia gearbox. So kalau anda buat perkara yang sama, InsyaAllah gearbox anda akan cepat rosak. Full starter anda pun akan cepat rosak. Yang macam dekat belakang sana tu, itu adalah full starter. So dua perkara tu yang akan dirosakkan bila anda buat kapasiti yang lebih. So apa tip yang pertama? Elakkan masuk pakaian yang melebihi had. Okey, tips yang kedua. Apa dalam tips yang kedua yang saya nak ceritakan? Okey, dalam tips yang kedua adalah, okey, pastikan tekanan air dekat rumah anda kuat. Kenapa? Apa kena-mengena tu kan? Kalau tekanan air tak kuat, mesin basuh akan jadi cepat rosak ke? Ya, betul. Tepat sekali. Kalau tekanan air dekat rumah anda rendah, washing machine anda akan menjadi cepat rosak. Barang apa yang rosak? Barang yang ni akan rosak. Inlet water valve ni. Ni semua ni akan jadi cepat rosak. Kenapa ya bang? Okey, saya jawab kan. Okey, inlet valve ni, dia adalah valve ataupun solenoid valve yang kontrol air masuk. Bermaksud, bila untuk penuhkan air dalam tong drum ni, kapasiti 9 kilo, maksimum ambil masa lebih kurang dalam 5 minit. 5 minit. Okey, dengar baik-baik. So, bermaksud, valve ni akan hidup selama 5 minit. Tapi bayangkan kalau tekanan air kat rumah kita slow, apa yang akan berlaku? Tempoh masa untuk air tu penuhkan dalam washing machine kita akan jadi lebih panjang. So mungkin daripada 5 minit boleh jadi 15 minit. So apa yang akan berlaku? Valve ni akan hidup lama, 15 minit, dan valve ni akan jadi terbakar dan dia akan rosak. So apa kesan dia? Air lepas tu terus tak masuk-masuk. So jadinya tips yang kedua, pastikan tekanan air dekat rumah anda kuat. Okay, kuat, mampu, ataupun janganlah macam slow tu, pastikanlah kuat. Kalau tak kuat nak buat macam mana? Kalau tak kuat, pergilah beli water pump ke, pastikan tekanan air anda kuat untuk mengelakkan washing machine anda jadi cepat rosak. Alright, itu adalah tips yang kedua dari saya. Dan tips yang ketiga dari saya adalah bekalan elektrik. Apalah bekalan elektrik pula ni, kena mengena dengan mesin basuh jadi cepat rosak. Okey, ramai orang dekat luar sana, saya lihat, sebab saya buat repair, saya jual barang kan. Okey, mereka selepas gunakan washing machine, mereka tak tutup plug. Okey, plug tu bermaksud ni, kepala plug ni. Okey, kita pasang dekat rumah, dia ada switch on off kan. So ramai saya lihat orang
switch on off tu tidak tutup. Saya tidak maksudkan kamu kena cabut. Saya hanya maksudkan switch off dia punya plug. Kenapa benda tu kena buat? Untuk elakkan washing machine anda jadi cepat rosak. So logik dia dekat sini. Walaupun anda tak walaupun washing machine ni tak hidup, tapi kalau anda on dekat situ, logiknya power supply akan masuk terus ke standby duduk dekat dia punya PCB board. Senang cakap, PCB board tu sentiasa ada power. Dia macam anda charger handphone, anda tak tutup plug, tapi anda cabut je wire handphone tu. Handphone anda tak charge, tapi adapter ataupun charger tu sentiasa hidup. So sebenarnya PCB board ni pun sentiasa hidup. Bayangkan kalau anda tak tutup 24 jam, anda tak tutup 365 hari setahun, apa yang akan berlaku? PCB board ni akan terus hidup dan jangka hayat dia akan jadi pendek. Itu yang mengakibatkan mesin basuh akan jadi cepat rosak. So apa dalam tips yang ketiga ni? Keempat ketiga? Ketiga kan? Okey, yang ketiga ni, elakkan ataupun pastikan selepas anda gunakan washing machine, tutup plug dia untuk mengelakkan washing machine anda jadi cepat rosak. Alright, dan tips yang keempat, iaitu tips yang kedua terakhir adalah elakkan letak washing machine anda di dua tempat ni. Di mana ni? Yang pertama, elakkan letak washing machine dalam bilik air. Kecuali bilik air anda tu memang cukup besar, bilik air anda tu memang ada tempat yang kering, tak kena direct air, okey, tak jadi masalah. Tapi saya sangat-sangat faham, rumah sekarang, bila kita duduk rumah flat, kita duduk rumah yang kos rendah, bilik air dia sangat kecil, ruang untuk letak washing machine pun tak ada. So terpaksalah juga letakkan washing machine ni dalam toilet, dalam bilik air. So situlah tempat kita mandi, situlah tempat kita melepas, situlah tempat kita membasuh. So apa yang akan berlaku? Setengahnya, kebanyakan washing machine body dia besi. So bila kita mandi, kita kena air, so washing machine ni body dia akan berkarat. Bila body berkarat, body reput, body jadi unbalance ataupun body akan jadi sengit sebelah. So nanti mesin basuh tu akan jadi bergegar semasa buat keringan. So itu adalah salah satu punca kerosakan washing machine. Kenapa? Sebab letak dalam bilik air. Dan tempat yang kedua saya maksudkan tadi adalah kat mana? Elakkan letakkan washing machine di tempat yang mempunyai cahaya matahari direct. Kadang-kadang rumah kita ada balcony, kan? Rumah kita ada balcony ataupun kita banyak ruang, kita letakkan washing machine kita ni dekat luar rumah. Kadang rumah-rumah kampung lah kebanyakan, dia letak je kat tepi rumah. Hujan, kena panas, sehinggalah panel dekat bahagian atas ni plastik. Kan panel dekat bahagian atas ni plastik. Plastik tu reput ataupun stiker tu dah hilang, dah berlubang-lubang. So bila panel ni masuk air, automatically nanti PCB board akan rosak. So maksudnya dalam tips yang keempat apa dia? Pastikan anda jangan letakkan washing machine anda pada dua tempat yang saya kongsikan tadi. Okey, dan tips yang terakhir dari saya, apa dia tahu? Tentang kebersihan. Okey, so benda ni ramai orang abaikan dan ramai orang tak ambil peduli pun tentang kebersihan. Okey, kebersihan ni bermaksud mesin basuh anda perlu diselenggara. Bermaksud anda kena servis. Okey, servis yang saya maksudkan servis yang paling minima. Okey, servis yang paling minima first kali 3 bulan sekali. Anda kena buat apa? Ni saya tunjuk. Pusing kejap, bro. Pusing. 3 bulan sekali anda kena pastikan dalam filter ni, okey, filter dalam ni anda kena keluarkan. Okey, keluarkan. Lepas tu pusing balik semula. Okey, anda bersihkan dia punya filter dia untuk pastikan tekanan air sentiasa maintain kuat. Sebab apa? Kalau dalam filter tu tersumbat, ada batu-batu, pasir-pasir halus, tekanan air akan jadi slow, dia akan jadi masalah pada yang kedua tadi. Okey, yang kedua, dekat mana yang anda kena maintainkan 3 bulan sekali ni? Okey, dekat bahagian dalam ni pula. Nampak tak dekat dalam ni ada satu filter bag? Ni. Filter bag ni dia bukan direka khas untuk cantik-cantikkan washing machine. Filter bag ni dalam dia nampak tak ada habuk? Kan? So anda kena maintainkan dia 3 bulan sekali. Keluarkan filter bag ni, pergi dekat sinki, gosok-gosok, bersihkan supaya habuk-habuk ni
keluar. Habuk-habuk ni dikeluarkan, tak simpan, barulah anda buat basuhan pada baju anda. Baju anda akan dapatkan hasil yang sangat-sangat bersih. So benda ni simple kan. So anda kena maintainkan 3 bulan sekali, cuci filter air, cuci filter bag, dan akhir sekali anda kena maintainkan. Yang ini tak perlu 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali anda kena buat tub cleaning. Okey, contoh ada setengah washing machine dia ada program tub cleaning. Yang ni tak ada. Okey, untuk yang ni tak ada. Setengah washing machine dia ada program untuk buat tub cleaning. Tetapi ramai orang tak tahu. Ni saya bisik sikit. Kau ingat tub cleaning tu masuk air pipe dia boleh bersih? Tak ada bang. Tub cleaning tu kena gunakan bahan untuk bantu membersihkan dia. So jadinya dalam tips yang kelima ni, anda kena buat tub cleaning ataupun anda kena bersihkan drum washing machine anda menggunakan apa-apa produk lah. Yang saya tunjukkan ni adalah BC Pro, produk keluaran saya sendiri untuk membersihkan tube ataupun tub bahagian dalam ni. Yang daki-daki semua ni, okey, inilah produk dia. Okey, so dapat tak info yang saya kongsikan dengan anda? So kalau anda bersetuju dengan video ni, bantu saya tekan button share supaya lebih ramai orang dapat lihat video ni, lebih ramai orang dapat info tentang video ni. Kalau video ni baguslah. Okey, alright. So kalau anda nak dapatkan alat ganti dekat belakang-belakang ni, dan juga kalau anda nak dapatkan VC Pro ni, pencuci drum washing machine ni, anda boleh dapatkan di www.hyrolvehicle.com ataupun anda boleh WhatsApp tim saya di talian 012-7141-639. Alright, so itu saja daripada saya. Saya Hyrol Vehicle. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotekan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, kontak di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, kontak di nombor di bawah ni. Alright.